PAS fitnah saya lagi. Sekolah tahfiz dan institusi pondok dapat 150 juta ringgit. Cakap soal agama tapi urusan negara tak tahu. Pengunjung Bazar Ramadan Rahmah akan menerima insentif sebanyak RM20 seorang dengan melibatkan peruntukan keseluruhan kira-kira RM2.3 juta. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Senator Fuziah Saleh berkata, insentif itu diberikan kepada 1,000 pengunjung terawal di bazar terpilih. Setiap pengunjung akan menerima e-dompet melalui operator atau penyedia platform e-dompet yang bekerjasama dengan kementeriannya. Katanya setiap negeri akan dilaksanakan sebanyak 6 kali. Ini bermakna seramai 6,000 pengunjung akan menerima manfaat daripada inisiatif itu di setiap negeri dengan pengguna hanya akan dapat sekali sahaja. Usaha ini juga ke arah mendidik masyarakat berbelanja menggunakan e-dompet sekaligus menggalakkan perbelanjaan tanpa tunai. Fuziah memberitahu setakat ini sebanyak 29 bazar telah berdaftar untuk menganjurkan Bazar Ramadan Rahmah dan kementerian menyasarkan 50 lokasi di seluruh negara untuk mengambil bahagian dalam program itu. Beliau mengingatkan peniaga Bazar Ramadan supaya mempamerkan harga makanan sepanjang beroperasi nanti bagi mengelakkan mereka dikenakan tindakan mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Pemilihan UMNO yang berlangsung semalam menyaksikan 54 muka baru Ketua UMNO bahagian. Pengurusi Jawatan Kuasa Pemilihan UMNO, Syarif Samad berkata, menunjukkan UMNO semakin dinamik dan perwakilan kini berani melakukan perubahan mengikut saluran yang betul. Katanya 54 muka baru itu menyaksikan perubahan sekitar 30% membabitkan UMNO bahagian seluruh negara. Syahrir juga berkata, UMNO perlu menekankan soal tatak etika kepada seluruh perwakilannya yang terbabit dalam pemilihan pada masa akan datang. Katanya, kepada 190,000 ahli UMNO yang terbabit dalam proses pemilihan, kita juga tekankan soal kualiti supaya mereka patuh soal tata etika selain harus mempunyai kefahaman dan tanggungjawab sebagai perwakilan. Kalau kuantiti sahaja, itu bukan menandakan amalan demokrasi sebenar. Amalan demokrasi itu mesti berasaskan kefahaman dan kepatuhan kepada peraturan. Jadi, itu anggapan kami sebagai JPU 2023. Menteri Belia dan Sukan, Hannah Yeoh sekali lagi berdepan dengan fitnah yang dilemparkan oleh pemimpin PAS. Tidak pernah seri apabila dibuktikan bersalah. Hannah Yeoh bertindak membuat laporan polis atas dakwaan palsu itu. Sebelum ini, Ketua Pemuda PAS Kelantan membuat dakwaan bahawa Kelantan dinafikan hak menjadi tuan rumah sukan Malaysia SUKMA 2024. Menurut Muhammad Kamal Muhammad, Yeoh sebagai Menteri DAP menggunakan kuasanya untuk menarik penggiliran SUKMA Kelantan. Giliran Kelantan sebenarnya tidak dibatalkan, malah dianjakkan ke tahun 2028 bagi memberi waktu kepada negeri itu untuk membuat persiapan. Tamasya SUKMA 2024 bakal dianjurkan Sarawak, diikuti oleh Majlis Sukan Negara pada tahun 2026 dan seterusnya Kelantan pada tahun 2028. Untuk rekod, Kelantan adalah satu-satunya negeri yang belum pernah menganjurkan SUKMA. Sebanyak 150 juta ringgit peruntukan tambahan disalurkan kepada sekolah tahfiz dan institusi pondok yang berdaftar dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mampu berbuat demikian berikutan usaha penjimatan wang negara melalui Sekatan Ketirisan Dana Negara. Saya luluskan tambahan daripada yang diluluskan 150 juta ringgit yang saya umumkan sekarang melalui JAKIM untuk sekolah tahfiz dan sekolah pondok yang berdaftar supaya sesuai dengan keperluan mereka. Dalam masa sama, Anwar berkata, kerajaan bersetuju untuk tidak menaikkan tarif elektrik rakyat walaupun kajian mendapati kadar tarif elektrik sepatutnya dinaikkan kerana subsidi kerajaan terlalu tinggi. Jangan naik, jangan bebankan. Jadi rakyat B40, M40 tak dinaikkan kadar elektrik. Yang dinaikkan syarikat-syarikat kaya dan
yang untungnya besar. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa tujuan beliau menjadi Perdana Menteri adalah untuk membetulkan sistem negara. Bagi memastikan aspirasi itu berjaya dilaksanakan, beberapa institusi perlu kembali menjadi sebuah badan yang bebas serta berintegriti. Antaranya adalah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Jabatan Peguam Negara dan Badan Kehakiman. Kerajaan Perpaduan pimpinannya tegas untuk tidak melindungi perasuah dan komited melaksanakan tadbir urus yang baik. Saya kata SPRM, Peguam Negara, Badan Kehakiman harus kembali bebas sebagai institusi yang ada integriti. Jangan melindungi perasuah kerana negara kita sudah rusak. Rakyat sepatutnya dapat pembelaan. Anwar yang juga Menteri Kewangan itu turut memberi jaminan bahawa beliau tidak akan berlaku zalim terhadap mana-mana pihak, termasuk pemimpin pembangkang. Mengapa ketua Parti Islam boleh pertahankan pengkhianatan, kezaliman? Zalim apa? Kamu tahu ke apa kes ni? Kamu baca ke pertuduhan dia? Kamu nak pertahankan ke orang atau parti yang ambil 200 juta, 300 juta daripada syarikat-syarikat ataupun keputusan kerajaan dan habuan itu dipindah kepada parti? Itu pun nak dipertahankan. Islam apa begini? Saksikan pula video tular di TV pada hari ini. Gara-gara tegur penumpang e-hailing, dia pula yang kemalangan. Oh. Tolong ibu bayar tol, gelagat anak kecil ini yang bersungguh masuk kereta buat netizen terhibur. Disangkakan sebuah padang, rupanya tasik. Nobody's gonna know. They're gonna know. How would they know? How would they know? How would they know? I can't. Oh my god. Gigih mengambil video pengantin sehingga wanita ini jatuh longkang. Tular rakaman dashcam tangkapan suspek penjenayah. Sekian sahaja rentasan malam di TV pada hari ini.